تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وكربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa la shaykhul mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Begitu juga Allah telah memberikan tentang para ahli sihir, memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya. Lalu Fir'aun sudah mengancam mereka dengan siksaan. Rabbana afghir alaina sabran wa tawallna. Rabbana afghir alaina sabran wa tawallna muslimin. Wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, dapatkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim. Kemudian Allah menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Yaqub AS, yang masing-masing dari mereka telah mewasiatkan anak cucunya supaya mati di dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan telah berwasiat pula Nabi Ibrahim AS kepada anak-anak cucunya dan juga Nabi Yaqub AS. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini untuk kamu. Sebab itu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Barakah. Terus tawaffana sini. Oh betul. Untuk surat 78 tak ada. Itu memang kesilapan daripada sini. Tawaffana wala. Wa tawaffana. Tak ada fa kat situ. Buku yang asli. Nanti turun. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menkurniakan kita taufik sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang dipesankan oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutbul Irsyad wal Da'wah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kita masih di dalam akhir dalam bercita-cita mati di dalam Islam. Jadi ini adalah cita-cita yang paling mahal, yang paling tinggi yang harus kita capai. Dengan itu kita ini mempunyai cita-cita yang berbeza. Setiap orang mempunyai cita-cita yang berbeza. Ada yang nak jadi lawyer, ada yang nak jadi pilot, ada yang nak jadi pemain bola, ada yang nak jadi
macam-macam. Ada yang nak jadi chef, ada yang nak jadi jadi cita-cita ini sangat banyak. Tetapi di sini Al-Imam Al-Haddad berpesan kepada kita supaya kita ini tidak meninggalkan ataupun terlepas pandang dengan satu cita-cita yang sangat kita sendiri memerlukan dengan cita-cita itu, dan boleh kita mencapai dengan cita-cita itu dengan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mati di dalam keadaan Islam. Bagaimana kita nak mati dalam keadaan Islam? Ini telah diajarkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Jadi beliau mengatakan begitu juga Allah telah memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya, iaitu lalu Fir'aun pula mengancam mereka dengan siksaan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim. Kemudian Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub alaihimassalam. Tolong terangkan. Ini kitab yang dorang pegang. Pak tak ada kat sini. Ini Al-Quran masih. Betul. Jadi surah Al-A'raf tadi yang Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jadi ada fa tertinggal, wa tawaffana muslimin, dan sabran di situ ada alif juga tertinggal. Ini ada, jadi dibetulkan. Ataupun boleh tengok surah Al-A'raf 126 di handphone dan tengok dan boleh betulkan. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat pula Nabi Ibrahim kepada anak cucunya dan juga Nabi Ya'qub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Jadi agama itu banyak, tapi innallaha astafa lakum, kalau sudah dipilih berarti ada agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dua, bukan tiga, tetapi satu. Innad dina indallahi Islam. Jadi beliau berpesan kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilihkan kamu agama untuk kamu. Sebab itu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Macam mana kita nak mati dalam keadaan ataupun dalam keadaan agama Islam? Adakah kita duduk sahaja diam, IC Islam, surat beranak Muslim, ya nanti confirm mati Islam. Jadi di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memberikan kita pengajaran melalui cerita ini, pesanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ya'qub alaihimassalam. Fala tamutunna, di sini ada nun taukid tsaqilah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ini adalah penekanan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutu, bukan fala tamutu. Fala tamutunna, ada nun taukid as-saqilah. Berarti ini sangat pesanan yang sangat penting. Pernah kita pesan dengan anak-anak kita, janganlah kamu mati wahai anakku kecuali kamu itu dalam keadaan Islam. Pernah kita dudukkan mereka, sini duduk lepas maghrib. Pernah kamu jangan kamu semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Kumpulkan anak kita, pesan mereka dengan pesanan-pesanan ini, dengan mengamalkan Al-Quran.
dengan pesanan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak cucu mereka. Ini anaknya Nabi Ibrahim, Rasul. Apa lagi kita yang bukan Nabi, walah siapa, lagi memerlukan kerisauan kepada anak kita. Jangan kita fikirkan nanti nak makan apa, tak kerja, dah besar. Macam mana bisnes? Bagus. Macam mana anak cucu? Bagus semua. Bagus. PSLE bagus. O-level bagus. Tak solat, tak kisah. Tetapi di situlah ada sesuatu yang jadi Imam Haddad ingatkan kita. Mempunyai cita-cita di dalam dunia ini nak jadi seorang lawyer, engineer, fadhal, silakan. Tetapi ada cita-cita yang ini yang orang cakap tidak harus kita menanam dalam hati kita sendiri, hati isteri kita dan semua anak-anak kita. Bahkan orang-orang yang ada dekat pada diri kita. Kita berikan pesanan kepada mereka, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu semua mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jadi dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk diam terus kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah berkehendak aku untuk bermaksiat. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik apabila seseorang itu mempunyai keinginan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita tidak boleh duduk diam tengok TV. Ini malas. Oh, Allah nak aku malas pula. Tidak boleh kita mengatakan begitu. Ini termasuk daripada seorang yang tidak su'ul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, bismillah. Taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya dan menguatkan dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala itu akan mendedahkan dirinya untuk mati di dalam kepercayaan bukan Islam. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama dan mengambil ringan dengan perkaranya. Oleh yang demikian itu, setiap muslim wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian itu. Wajib atas setiap muslim juga meninggalkan kejahatan dan dosa, kerana yang demikian itu melemahkan keislamannya dan meletakkannya di tempat yang rendah. Hal ini akan meninggalkan asas-asas keislaman seseorang dan menyebabkannya mudah dicabut ketika menghadapi maut. Sebagaimana yang sering berlaku ke atas kebanyakan manusia yang selalu merendahkan dirinya dengan kejahatan dan dosa, serta tidak segan silu lagi melakukannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripadanya. Amin. Jadi taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Jadi beliau dah bagi kita resepi, dah bagi kita cara nak kukuhkan Islam dengan ketaatan. Siapa yang bermaksiat akan melemahkan Islam. Kita kan biasa minum teh, dia tarik, tak boleh banyak gula, kecil manis, doktor tak kasih. Tu warning, betul. Tak boleh. Daging, darah tinggi, tak makan. Kemudian sayur bagus, buah-buahan bagus, kita makan. Siapa cakap? Orang cakap bagus, kita makan. Dan memang baguslah. Tetapi di sini ada ketaatan itu mengukuhkan Islam. Kita mengambil level sahaja. Maksiat melemahkan Islam. Juga kita mengambil
kita mengambil dewa. Kita jalan je. Taat mengukuhkan Islam. Ya ke? Maksiat melemahkannya. Ya Allah. Sekejap. Nanti hati itu berubah lagi. Oleh itu sering-sering harus kita mengingatkan diri kita sendiri dengan membaca kitab-kitab seperti ini dan menghadiri majlis-majlis ilmu dan duduk dengan orang-orang yang soleh. Jadi wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintah oleh Allah. Jadi setiap manusia itu wajib untuk berusaha memelihara keislaman. Keislaman itu adalah pemberian yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah semua orang itu mendapat Islam? Tidak. Semua orang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Jadi Islam ini harus kita jaga. Isteri kita kasih kita present. Jaga tak? Kasih kita satu barang yang mahal. Itulah polis. Kereta kita ni satu cala aja. Solat tak khusyuk, maghrib 4 rakaat, subuh 1 rakaat. Kereta cala aja. Satu je dia. Betul? Kena taik buruk. Nah. Nanti ada bekas. Kalau lama nak kena cuci sekarang. Jadi Islam pemberian Allah Subhanahu wa taala inilah harus kita jaga. Bagaimana kita nak jaga? Imam Haddad memerintahkan kita untuk menguatkan, iaitu menjaga keislaman kita, iaitu pemberian Allah yang paling besar, dengan melaksanakan ketaatan, menguatkan dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya apa? As-salat, iaitu salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mustahil kalau orang itu baik dekat dengan Allah tetapi meninggalkan salat. Saya meninggalkan solat, tak apa. Yang penting hati bersih. Yang penting hati bersih. Tengok tu orang tu solat, biasa mengumpat dia, maki orang aja. Tengok aku tak solat, tapi hati aku tu tak ada dendam dengan orang. Jadi solat itu adalah pokok yang ketaatan yang pertama harus kita jaga. Jadi tidak boleh seseorang tu tidak menjaga keislamannya tetapi meninggalkan solat. Mustahil. Sebab apa? Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala itu akan terdedah dirinya untuk mati di dalam kepercayaan yang bukan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita mendedahkan diri kita supaya kita ini mati dalam keadaan yang bukan Islam. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita. Amin. Macam saya cakap tadi, orang yang banyak makan, banyak konsum gula, dia mendedahkan diri dia dengan penyakit apa? Kencing manis. Tak apa minum, niatu syifa. Orang yang banyak makan, dia mendedahkan dirinya supaya jadi gemuk. Dan begitu juga orang yang melaksanakan maksiat, dia meletakkan agama Islamnya, meletakkan dirinya itu di dalam high risk, di dalam ancaman yang besar. Jadi sesungguhnya melalaikan perintah Allah itu adalah bukti yang terang atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama. Jadi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala harus kita melaksanakan. Macam mana kita nak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan lain kecuali jalan belajar, taklim,
Iaitu belajar menghadiri majlis-majlis ilmu. Tidak tahu, kita tanya. Harus belajar khususnya ilmu fardu ain, ilmu mengenal yang mana halal dan yang mana haram. Itu semua harus kita pelajari, iaitu ilmu-ilmu yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Dengan ilmu inilah baru kita tahu yang mana halal, yang mana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dari situ kita tingkatkan menjaga Islam kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Artinya kemudian dari itu akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah kejahatan yang pula, kerana mereka mendustakan keterangan Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya. Surah Ar-Rum ayat 10. Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada maksud ini, maka hendaklah anda perhatikan baik-baik. Kemudian latihkanlah diri anda menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Andai kata anda telah terjerumus ke dalam sesuatu dosa, hendaklah anda segera bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa yang sama di lain kali. Jadi Imam Haddad juga memberitahu kepada kita, setelah menyebutkan ayat Quran tadi yang menunjukkan maksud ini, maka hendaklah kita perhatikan ayat Quran itu baik-baik. Kemudian latihkanlah diri anda. Latih. Berarti apa? Ini memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada kesungguhan. Jadi kita harus ada kesungguhan di dalam melakukan ketaatan. Jadi orang yang melakukan ibadah itu senang ataupun susah? Berat. Bukan senang. Kerana apa? Kerana ketaatan itu memang harus kita usaha. Maksiat itu senang untuk kita laksanakan, tetapi ketaatan itu susah untuk kita laksanakan. Kerana apa? Kerana itu semua berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang berharga selalu sulit untuk kita dapatkan. Jadi latihkanlah diri anda menjunjung segala perintahnya Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Harus kita latih. Solat malas, kan? Anak kita dari kecil, jarang kalau anak kita solat tu mesti main-main lah. Jadi itu harus kita latih diri mereka dan diri kita sendiri. Bagaimana kita lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan saya ini budak baik dan insya-Allah senang untuk melakukan ketaatan. Ataupun saya dari dulu jahat dah. Sekolah nakal, nak buat dah memang ginilah, nak buat macam mana. Jadi itu memerlukan latihan. Kita ingat kita punya umur semakin lama semakin meningkat, bukan semakin lama semakin muda. Jadi peluang-peluang ini harus kita capai dengan latihan yang kuat. Orang kalau cari dunia, masya-Allah, pagi bangun subuh, isyak baru balik, tak jumpa, tak nampak anak, tak nampak isteri, terus tidur. Esok subuh cari duit lagi sana ke sini. Jadi waktu ibadah juga begitu. Harus kita kuatkan diri kita, dan latihkan diri kita sendiri. Andai kata anda telah terjerumus ke dalam sesuatu dosa, dah buat terlanjur melakukan satu dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dengan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa itu.
Jangan kita lakukan satu maksiat kemudian tak apalah, taubat nanti boleh. Nanti kalau dah keluar CPF satu kali pergi haji, duit CPF taubat sekali satu kali. Jadi tak boleh gitu. Segera harus kita taubat, dan taubat itu mempunyai beberapa syarat, iaitu sidqun nadam, iaitu menyesal. Yang pertama harus menyesal. Orang itu apabila taubat harus menyesal daripada dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian azam, tidak melaksanakan dosanya lagi. Kalau dosa itu terkait dengan orang ini, kalau orang itu tidak maafkan, susah perjalanan ibadah kita itu, sulit. Kalau kita ada dosa dengan orang, kalau kita ambil hak orang, hendaklah kita kembalikan. Ada hutang kita membayar, ataupun kita memohon, minta halal daripada mereka. Jangan kita buat dosa terus astagfirullahalazim 3 kali. Tak ada penyesal, tak ada ini. Nanti kat depan maksiat lagi. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang melakukan maksiat mengucapkan istighfar. Istihza ini, itu mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfar yahtaju ila al-istighfar. Istighfar kau ini memerlukan kepada istighfar yang lain. Bismillah. Memohon husnul khatimah. Seseorang muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, orang yang memohon husnul khatimah, doa tersebut telah memantarkan tulang belakangku. Celaka, bilakah ia mahu membangga-banggakan amalannya? Aku khawatir dia telah tahu tipu dayaku. Hendaklah anda memperbanyak mengucap kepujian dan kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas nikmat Islam. Sebab nikmat Islam itu adalah setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya nikmat. Kalaulah ditakdirkan bahawa Allah menggunakan dunia dan seisinya kepada seorang hamba, tetapi tiada pula dipunyakan Islam, nescaya segala punya itu akan menjadi bencana baginya. Sebaliknya pula, kalaulah Allah mempunyakannya Islam tetapi tidak memberikan dunia, maka yang demikian itu tiadalah akan membahayakannya. Sebab orang yang pertama tadi, jika mati tempatnya adalah neraka, manakala orang yang kedua pula, jika mati tempatnya hanya di syurga. Jadi memohon husnul khatimah. Mula-mula cita-cita untuk mati dalam keadaan Islam. Cita-cita tidak cukup, tetapi harus melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Tidak cukup. Kita sendiri tidak mampu untuk melakukan ibadah yang baik. Solat kita sendiri, kita tengok, kita sendiri tahu solat kita macam mana. Kadang-kadang solat kita menjadi tempat lost and found. Allahu Akbar. Baru teringat barang yang lupa. Dalam solat cari setengah jam tak dapat. Takbir aja Allahu Akbar. Atas katil handphone. Kenapa tak nampak? Sering gitu. Jadi kita tengok solat kita sendiri, rakaat pertama lain, rakaat kedua fikir lain, rakaat ketiga nak makan nasi ayam nanti. Macam-macam plan kita buat dalam solat kita. Sebab itu ini semua memerlukan latihan. Dengan kekurangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Jadi seorang muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah.
Jadi selalu wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah, kata Imam Haddad. Tazal yadullu ala al-istimrar, maksudnya selalu ongoing. Setiap hari harus kita memohon husnul khatimah. Kerana apa? Kerana hati kita itu berbolak-balik. Hati itu dinamakan hati kerana yataqallab. Yataqallab. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ini. Ini siapa yang doa? Seseorang insan yang mulia, yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah. Kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doa ini. Jadi kita jangan tengok aja yang Nabi itu doa seperti itu. Rasakan bahawa itu adalah oleh Nabi SAW buat umatnya, supaya mempunyai rasa risau, mempunyai rasa risau dengan daripada mati dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang bukan Islam, dalam keadaan yang su'ul khatimah. Jadi itu Nabi ajarkan kepada kita. Kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, orang yang memohon husnul khatimah itu telah mematahkan tulang belakangku. Kita nak silat, nak patahkan tulang belakang orang punya susah. Ini kita niat, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, patah tulang dia. Jadi celaka bilakah ia mau membangga-banggakan amalannya. Nampak? Bila dia nak bangga-banggakan amalannya? Solat saya bagus, Masya Allah. Suara saya sedap kalau baca Quran, Masya Allah. Awak tak tahu. Jadi aku khawatir ia telah tahu tipu daya aku. Jadi itu, sebab itu di antara faedah yang boleh kita mati dalam keadaan husnul khatimah adalah iaitu istiqamah di dalam membaca Ratibul Haddad, iaitu Ratib al-Imam Haddad. Tadi kita baca sebelum maghrib. Dan banyak bersyukur, banyak mengucapkan kepujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Islam ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang agung. Dan kita lihat ayat Al-Quranul Karim, firman Allah, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jadi lam sini pun ada kuat, la in syakartum la azidannakum. Ada lam lagi, kemudian ada nun taukid as-sakilah, iaitu betul-betul kalau kamu syukur, aku akan tambah nikmat. Nikmat tu dalam kepala kita apa? Fulus terus. Wang. Lain tak ada. Orang kasih air ni, bukan nikmat lah. Duit, nikmat ni, nikmat. Jadi Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan. Kita menggunakan apa yang syukur itu, kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada tempatnya. Jadi Allah berikan kita iman, Islam, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, hendaklah anda sentiasa merasa takut dan gerut akan sebaliknya, iaitu su'ul khatimah. Kerana tidak mustahil Allah boleh mengubah kalbu hamba-Nya. Ia memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan menyesatkan pula sesiapa yang Dia kehendaki. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW telah bersabda, "Walladzi la ilaha illa huwa, inna ahadakum la ya'lamu bi'amali ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar, fayadkhuluha inna ahadakum la ya'lamu bi'amali ahli an-nar,
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Artinya bahawasanya dialah Tuhan, tiada Tuhan lain melainkan Dia. Kemungkinan seseorang dari kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antaranya dengan syurga itu hanya hasta sahaja. Tiba-tiba kitabnya telah mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Dan kemungkinan seseorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka itu hanya sehasta sahaja. Tiba-tiba kitabnya telah mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia akan masuk syurga. Maka beliau mengatakan, oleh itu hendaklah anda sentiasa merasa takut dan gerun akan su'ul khatimah. Takut dan gerun, jadi bukan relax. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, al-jannatu bahi balash, syurga itu bukan free. Harus kita usaha. Dan husnul khatimah juga harus kita memohon daripada Allah. Hati kita itu harus merasakan kerisauan, gerun. Kita tengok dulu kalau ambil O-level, ambil exam, takut. O-level semalam kan, sampai ni macam mana perasaannya? Relax ada? Fail lah, pass lah, rezeki pun. Mesti takut kan? Sebelum keluar, sebelum keluar result, pasti ada kerisauan. Kerisauan siapa? Ibu kita nanti akan marah, kita akan menghampakan mereka. Kalau fail dah takut nak balik ke rumah, kita menghampakan mereka. Jadi su'ul khatimah itu seperti itu. Akhir daripada umur harus baik. Kita tengok orang main bola, makin nak habis, makin laju, makin bersungguh-sungguh. Mana ada kita pernah nampak 5 minit kalah pulang ambil pernah? Tak pernah. Mereka akan usaha sampai habis. Injury time, masih main lagi. Yang skor tu husnul khatimah lah. Jadi kita itu seperti itu. Sampai bila-bila harus sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dapat lepas salat, jangan lupa masukkan dalam doa kita permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mati di dalam keadaan husnul khatimah. Cukup. Dan ada lagi satu nak kongsikan, yang mana ada satu doa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Mungkin boleh minta Ustaz Ali kalau ada Najumuz Zahirah. Dalam situ ada terjemahan dia sekali. Doa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dan doa ini sangat bagus. Allahumma kunna wal muslimin minasyaqawa ila sa'adah. Panjang. Dan baca doa itu antara satu yang tengok beliau Sayyidina Al-Faqih Muqaddam bukan kawan classmate kita dulu, tapi beliau ini adalah seorang wali yang besar, tetapi tetap meminta husnul khatimah, meminta supaya mereka itu, beliau itu termasuk daripada orang suada, orang-orang yang bahagia. Jadi kita bayangkan diri kita itu siapa nak bandingkan dengan mereka. Tetapi mereka itu memohon dengan apa? Dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Berarti kita punya hati itu mempunyai masalah. Kerana kita santai. Jadi harus kita sering-sering memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala husnul khatimah dan hadir majlis-majlis seperti ini. Lagi kita ini makin lama makin generasi wal asr.
bukan makin muda. Lagi orang yang makin berumur tu harus lagi berkumpul di majlis, di masjid. Kita dapat iktikaf, kita dapat solat isyak berjamaah, kita dapat mengisi waktu-waktu ini dengan majlis ilmu, dan terus diamalkan. Wallahu ta'ala alam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فأتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صهبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في بدء والتناهي.